Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Nama saya ialah Dania Farisha binti Johari. Nama matrik saya ialah 284281. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Nur Syahira Najwa binti Mat Sakri, nombor matrik 286626. Salam sejahtera. Nama saya Tan Shing Ru. Nombor matrik saya ialah 284604. Selamat pagi dan salam sejahtera kepada para tetamu. Nama saya Manyi. Nombor matrik saya adalah 285674. Salam sejahtera. Nama saya ialah Karen Anthony Sami. Nombor matrik saya ialah 285581. Kami dari kumpulan 5. Tema kami ialah Keluarga Malaysia dan tajuk kami ialah Semangat Kekeluargaan Malaysia. Keluarga adalah unit asas komuniti. Semangat kekeluargaan ialah amat penting untuk sesebuah negara bagi memajukan dari segi ekonomi, teknologi dan budaya. Seperti yang kita tahu, Malaysia terdiri daripada pelbagai bangsa dan agama. Walau bagaimanapun, semua lapisan masyarakat memainkan peranan penting dalam menjaga keamanan dan keharmonian negara dengan saling menghormati semua tanpa mengira kedudukan sosial atau bangsa. Dalam meniti arus kemodernan ini, semangat kekeluargaan di Malaysia menjadi faktor yang penting untuk menjaga keamanan dan keharmonian dalam negara kita. Namun terdapat banyak perbezaan antara budaya dan cara hidup antara masyarakat. Mereka tetap mencuba untuk mengamalkan persahabatan yang baik antara semua lapisan masyarakat. Semangat kekeluargaan boleh menjadi satu kawalan dan kekuatan untuk negara kita. Dalam kajian ini, kita dapat lebih memahami semangat kekeluargaan Malaysia. Faktor pertama yang menghalang perpaduan antara keluarga Malaysia ialah prejudice dan diskriminasi antara kaum Malaysia. Kaum-kaum di Malaysia sering didapati berprasangka atau berprejudis antara satu sama lain. Dua sifat ini merupakan satu sikap negatif bagi seorang individu oleh kerana terdapat perbezaan antara ciri-ciri tertentu seperti kepelbagaian kaum di Malaysia, perbezaan agama, pekerjaan dan kelas sosial. Hal ini sering berlaku oleh kerana sikap ini tak diubah dalam diri seorang individu ataupun suatu kaum walaupun telah didedahkan dengan pelbagai pengetahuan seperti konsep keluarga Malaysia. Sehingga kini masih juga terdapat segelintir rakyat yang tak mampu untuk menghapuskan sifat prejudis dan diskriminasi antara sesama kaum yang menghalang keharmonian sesama rakyat sejurus membantutkan perancangan konsep keluarga Malaysia. Faktor yang kedua ialah tidak memahami adat resam dan budaya kaum lain. Malaysia dikenali sebagai sebuah negara yang masyhur dan unik di mana negara kita mempunyai rakyat yang berbilang kaum dan mempunyai pelbagai adat yang berbeza. Adat resam dan budaya amatlah penting dalam memastikan kita untuk mengekalkan lambang identiti negara. Namun, masih terdapat segelintir rakyat Malaysia yang kurang bertanggungjawab serta tidak menitik beratkan akan kepentingan untuk memahami adat resam dan budaya kaum lain. Apabila interaksi kaum tidak berlaku, hal ini mencetuskan pelbagai permasalahan dan saling ketidakfahaman antara kaum yang tidak diingini. Perkara seperti ini tidak wajar oleh kerana setiap rakyat tak mempunyai hak untuk mencela kaum lain, terutamanya apabila kita tinggal di sebuah negara yang mempunyai rakyat yang berbilang kaum. Faktor yang terakhir ialah sistem politik yang berasaskan kaum. Isu politik yang berasaskan kaum di Malaysia perlulah dihentikan serta-merta oleh kerana setiap hal yang berkaitan dengan rakyat, sama ada seperti peluang pekerjaan, proses pendidikan, harga barangan dan sebagainya merupakan isu sejagat yang merangkumi semua kaum di Malaysia iaitu Melayu, Cina dan India. Seperti kita sedia maklum, setiap kaum di Malaysia mempunyai parti politik yang tersendiri. Terdapat juga parti politik yang menggunakan konsep berbilang kaum namun ia sekadar dinyatakan di khalayak ramai. Namun jika dilihat secara terperinci, setiap parti politik itu didominasi oleh kaum tertentu. Setengah rakyat di Malaysia mempercayai bahawa perpaduan kaum dapat dicapai apabila sistem parti berasaskan kaum dihapuskan demi keharmonian rakyat. Konsep keluarga Malaysia membantu dalam menerapkan nilai kasih sayang yang luas merentasi etnik dan agama yang terdapat di Malaysia. Namun demikian, terdapat beberapa cabaran dalam usaha penerapan semangat keluarga Malaysia ini. Yang pertama, pengaruh negatif media sosial. Yang kedua, perbezaan fahaman politik. Yang ketiga, jurang dan dominasi ekonomi. Pengaruh negatif media sosial dikatakan cabaran memupuk semangat keluarga Malaysia kerana pada masa kini, media sosial sangat berpengaruh sebagai platform penyebaran maklumat. Oleh itu, kemudahan media sosial ini disalahguna dengan menjadi tempat melepaskan kemarahan dan kutuk mengutuk antara kaum.
Kesannya, berlakulah ketidakpuasan dan permusuhan antara kaum. Seterusnya, perbezaan fahaman politik juga merupakan cabaran memupuk semangat keluarga Malaysia. Kepincangan politik telah menggugat keharmonian masyarakat Malaysia. Contohnya, membenci dan memburuk-burukkan parti yang tidak disokong. Akhirnya, bermusuhan antara satu sama lain. Akhir sekali, jurang dan dominasi ekonomi. Hal ini kerana sejak dahulu lagi isu ini telah timbul dan menyebabkan ketidakpuasan hati. Sehingga ke hari ini, kesannya berlakulah ketidakpuasan hati dan diskriminasi antara kaum pada hari ini. Setiap penyakit mesti ada penawarnya. Setiap cabaran pasti ada jalan penyelesaiannya. Oleh itu, semua pihak perlulah berganding bahu memupuk semangat keluarga Malaysia dalam diri. Sekarang saya akan membentangkan langkah-langkah yang diwujudkan untuk memupuk semangat kekeluargaan Malaysia. Yang pertama, Kawasan 2020 merupakan gagasan negara yang dicetuskan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Mahathir Mohamad pada 28 Februari 1991. Kawasan 2020 dapat mengeratkan hubungan antara manusia kerana semua orang bersatu untuk mencapai kemajuan bersama. Akibatnya, jurang antara kaum akan dilupakan. Di samping itu, dasar kebudayaan kebangsaan merupakan langkah yang berdana dan efektif. Hal ini dikatakan demikian kerana dasar ini dapat mengekalkan identiti sebagai rakyat Malaysia dan memperkukuh perpaduan melalui kebudayaan. Kesannya, mengalahkan keharmonian dan perpaduan di Malaysia. Langkah yang seterusnya untuk memupuk kekeluargaan Malaysia adalah usaha daripada dasar pendidikan kebangsaan. Pada pandangan saya, pendidikan merupakan faktor penting dalam mewujudkan keharmonian dalam masyarakat yang berbagai di Malaysia. Sebagai contoh, kerajaan menggunakan sistem sekolah awal untuk semua belajar supaya dapat mengekalkan perpaduan. Akhirnya, sukan juga adalah salah satu langkah yang terpenting dalam membentuk perpaduan dan semangat kekeluargaan Malaysia. Sukan memainkan peranan yang amat penting sebagai alat perpaduan. Ini kerana sukan dapat mengeratkan hubungan tanpa mengira ideologi dan kaum masyarakat. Dengan ini, dapat menyemarakan semangat patriotik dalam kalangan rakyat Malaysia. Sekarang saya ingin membentangkan harapan positif keluarga Malaysia. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berharap untuk melihat rakyat Malaysia sebagai perpaduan sebuah keluarga dengan mengetepikan perbezaan agama dan kaum. Dari segi politik, diharapkan agar keluarga Malaysia mempunyai keluarga kerajaan yang amanah dan bekerja keras untuk rakyat. Dari segi ekonomi, kami amat berharap rancangan Malaysia ke-12 dapat menggalakkan pertumbuhan ekonomi dan menghapuskan kemiskinan teras. Dari perspektif kesihatan negara, kami menaruh harapan tinggi bahawa melalui ANMS, keluarga Malaysia akan terus menerima pakai prosedur operasi standard SOP dan memberi vaksin akan membantu mengurangkan kes baharu dan jumlah kematian. Bagi masyarakat, perbezaan dalam masyarakat harus diraikan dan bukannya menjadi penghalang kepada perpaduan. Diharapkan agar rakyat Malaysia akan hidup bersatu padu dan menghormati antara satu sama lain tanpa mengira kaum dan agama. Secara umumnya, usaha untuk memberi mesej positif dalam menghasilkan naratif yang boleh memberi inspirasi kepada kita sebagai keluarga Malaysia perlu dilakukan secara bersama antara rakyat, pemimpin dan pengawal kerajaan. Sesungguhnya, kajian ini dapat memberikan perspektif yang lebih luas tentang semangat kekeluargaan di Malaysia. Justru sebagai sebuah keluarga besar, setiap warga Malaysia dituntut untuk memainkan peranan masing-masing bagi menggerakkan institusi kekeluargaan melangkaui sempadan agama dan bangsa yang telah wujud sekian lama. Kebersamaan kita untuk memahami aspirasi ini dan menterjemahkannya dalam kehidupan seharian adalah sangat-sangat dituntut agar aspirasi yang diinginkan ini dapat merealisasikan secara lebih sempurna dan mantap.
Akhir sekali, dengan ini kami berharap agar rakyat Malaysia dapat memupuk dan mendidik kepada generasi yang akan datang tentang semangat kekeluargaan Malaysia. Saya sayang Malaysia. Malaysia boleh. Semoga Malaysia terus terpelihara dan dirahmati. Kita, keluarga Malaysia. Malaysiaku, tanah airku.